Baik. Kita mulakan kuliah Maghrib malam ni dengan sama-sama membaca kitab Ila Hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashab rizam insyaallah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidu du'am jahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ula yakunu minal muhtadin. Suraqallahul azim. Hanya saja orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, serta mereka itu mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, dan mereka tidak takut melainkan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka termasuk dalam kumpulan orang mendapat hidayah petunjuk kepada Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, ya la yu'minu ahadukum hatta hawahu tab'an lima ji'tu bih. Maksudnya, tidak sempurna iman salah seorang pada kamu sehingga hawa nafsunya akur kepada apa yang aku bawa, kata Rasulullah SAW. Yang dihormati Tuan Imam kita, lupa juga Tuan Bilal, kemudian Tuan Siak, kemudian pengurusi masjid, jawatankuasa, sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat rahmat taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Taala kerana sekali lagi dapat bersama malam ini. Lebih dahulu saya mohon kemaafan kelewatan. Saya tengok ada orang miss call. Biasalah kalau lewat siang kerja kan. Siang kerja, malam mengajar. Nah, itulah rutin dia setiap hari semenjak daripada bujang. Semenjak bujang sampailah sekarang ni. InsyaAllah kita buat apa tu? Bersungguh-sungguh buat kebaikan kan? Hadis berapa? 107. Anas Anas an Rasulullah sallam. An Nabi Mas'ud. Sallaitu ma'a Nabi. Qala sallaitu ma'a Nabi lailah.
Al-jannatu aqrabu. Okey, insya-Allah terlihat hadis 107 berkenaan dalam perbincangan dalam bab mujahadah, bersungguh-sungguh menjalankan amal ataupun melakukan kebajikan. Jadi hadis ini terima daripada An Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala berkatalah ia. Qala berkatalah siapa ia ni? Ibnu Mas'ud lah. Baik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berkatalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lih wan naru mislu zalika. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu, syurga, aqrabu ila ahadikum, terlebih hampir kepada salah seorang kamu, min syiraki na'lih, daripada tali capal dia, min syiraki na'lih, daripada tali capalnya, wan naru mislu zalika, dan api neraka itu juga seumpama demikian. Api neraka juga seumpama demikian. Baik. Jadi apakah maksud daripada hadis ni? Hadis ni riwayat daripada Imam Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lih. Syurga itu terlebih hampir kepada salah seorang kamu daripada tali capalnya. Ini merupakan ayat dalam bentuk kiasan lah. Kiasan nak menyatakan tentang dekat hubungan antara kita dengan syurga, dengan syarat kita melakukan amalan kebajikan lah. Kalau sebut dalam hadis ni, dia kata dalam kitab Arabnya, faedah daripada hadis ni, dia kata at-ta'ah muwassilun ila jannah wa annan maksiat tuaddi ila nar. Dia kata taat itu muwassilah, hubungan ataupun mata rantai ataupun ikatan ila jannah, kepada syurga. Wa annal maksiat, dan juga maksiat pula tuaddi ila nar, maksiat pula membawa kepada neraka. Wa mukhalafatul hawa tariqul jannah, dan menyalahi akan hawa nafsu itu merupakan satu jalan ke syurga. Wal muwafaqatul hawa, sedangkan muwafaqat hawa pula, muwafaqat hawa nafsu fil maksiat, dalam mengerjakan maksiat, yafdi ila nar, membawa dia kepada neraka. Walaisa bainal insan wal jannah wan nar, dan tiadalah di antara manusia wal jannah dan syurga, wan nar dan api, illa ayyamuta, kecuali bahawa dia akan mati, ala fi'lin ma yastajibu lirima, di atas perbuatan yang dilakukan oleh salah satu daripada keduanya lah. Di atas perbuatan disatukan yang dilakukan oleh salah satu daripada keduanya. Okey. Ni ayat ni dalam bentuk mendalam juga lah makna ni. Makna daripada ayat ni, ini nak menyatukan kepada dalam bentuk kiasan, menunjukkan hampirnya hubungan seorang itu dengan sama ada ke syurga ataupun ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Di mana kalau seorang itu melakukan sesuatu kebaikan, maknanya hubungan dia dengan syurga itu dekatlah. Sebaliknya kalau dia melakukan kejahatan, maka hubungan dia dengan neraka pun dekat jugalah. Dekat juga. Macam tu. Jadi diumpamakan dekat itu macam tadilah. Diumpamakan dekatnya, diumpamakan seperti syirakin na'lih, seperti tali capal, ikatan tali capal. Macam mana tali capal itu dekat dengan kita, dekat kita. Begitu juga syurga dan juga neraka terdekat juga dengan kita dah. Ini nak menyatakan tentang hubungannya dekat. Jarak kan, jarak yang dekat antara kita syurga. Semaknanya kalau nak masuk neraka tu masuknya senanglah. Nak masuk syurga pun senang, masuk neraka pun senang. So maknanya pilihan di atas diri kita sendirilah. Tahu tak?
pilihan itu di atas diri kita sendiri. Kerana manusia ni ada pilihan, usaha dan pilihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ketentuan kita tu memang dah ada dah di azali, tetapi hakikatnya usaha dan ikhtiar tu mesti ada di kalangan manusia itu sendirilah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala suruh memilih kita kebaikan. Walaupun ada kejahatan, ada keburukan, dan kita dibagi pilih antara dua tu, tetapi Allah Ta'ala suruh kita memilih kebaikan, bukan Allah Ta'ala suruh memilih kejahatan. Walaupun ada dua pilihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, macam tu. Tetapi balangnya banyak di kalangan manusia ni suka memilih kejahatan, suka memilih kejahatan, melakukan maksiat, dosa, mengumpat, mencaci, hamun, kan? Tidak mengerjakan solat, meninggalkan solat dengan sengaja, tidak berpuasa di bulan Ramadan, tak? Kemudian melakukan perzinaan, kan, minum arak dan sebagainya, kan? Banyaklah orang kata jalan-jalan kemungkaran yang dilakukan oleh manusia itu sendiri hasil daripada pilihan yang salah yang dibuat oleh manusia itu sendirilah. Walaupun Allah Ta'ala dah bagi pilihan lah, pilihan aku bagi pada kau, tapi banyak kalau manusia ni suka pilih kejahatan. Kita tengoklah dalam dunia ni macam mana. Banyak yang pilih kebaikan ke, banyak yang pilih kejahatan. Banyak yang nak solat ke, banyak yang tak nak solat. Betul tak? Banyak yang kita tengok tu tak solat. Betul tak? Sebab apa? Dia tak solat tu sebab apa? Dia kata solat ni hantar pilihan sendiri. Sebabkan pilihan sini suka hati akulah, aku nak solat ke, tak nak solat kan. Jadi orang lain tak payahlah jaga tepi kain orang, kan? Macam tu. Tak? Di samping itu, contohnya pihak berkuasa tidak ambil tindakan. Itu alasan ni lah. Sebab nanti dia tengok orang lain tu tak ada pun pihak berkuasa bertindakan. Contohlah dalam bab solat, tengok pihak kuasa pun tak ambil tindakan orang tak solat tu, yang tak gesur iman. Jadi disebabkan dia tengok orang lain ni tak solat, maka dia pun tak solat. Macam tu. Jadi dia tengok pada orang. Sebenarnya dalam buat kebaikan ni, adakah kita nak tunggu orang pihak berkuasa? Betul tak? Adakah kita nak buat kebaikan, nak solat itu, adakah kita mesti orang ambil tindakan pada kita baru kita nak solat? Orang denda kita di mahkamah, kan, kerana tak solat. Contohnya tak solat Jumaat, contohnya dicas RM1,000. Adakah kita nak tunggu orang cas kita ambil tindakan pada kita pun nak solat? Ini satu tanggapan yang tak betul lah. Betul tak? Tanggapan tersebut. Sedangkan manusia itu diberi pilihan untuk buat kebaikan, bukan buat kejahatan. Tak? Tapi itulah banyak dipilih oleh manusia. Di samping itu, hawa nafsu itu biasalah, nafsu syaitan dan sebagainya. Syaitan pun dah berjanji, dia akan tarik sebanyak mungkin anak Adam ini masuk dalam neraka bersama-sama dengan dia. Itu memang sumpah dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Baik, kita lihat pengajaran daripada hadis ni. Pertama, taat kepada Allah Taala akan membawa ke syurga dan maksiat akan membawa ke neraka. Yang kedua, jalan ke syurga bagi seorang itu amat mudah. Nampak? Kan dia kata sini, jalan syurga tu mudah. Hanya dengan mengerjakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang yang beriman pada Allah dan yakin dengan balasan syurga, kan, benda ni dianggap mudah pada dia. Masalahnya bagi orang yang tak nak buat kebaikan ni, dianggap bila buat kebaikan ni benda yang susah. Buat kejahatan benda senang pada dia. Benda senang. Nak solat ni bagi dia susah sangat nak solat. Nak puasa ni bagi dia susah sangat nak puasa. Nak datang ke majlis ilmu ni susah sangat abang ni. Kan, nak orang kata nak bersedekah dan sebagainya, nak bantu orang, susah bagi dia. Tapi kalau dalam bab kebaikan ni mudah bagi dia pula. Kat situ pula tertipu dia tadi. Sebabnya dunia ni adalah dikatakan fana, benda yang menipu manusia. Dan banyak kalau manusia yang tertipu dengan dunia, kan. Dunia ni itulah sifatnya menipu manusia. Baik. Begitu juga jalan ke neraka itu amat mudah, iaitu dengan mengerjakan larangan Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan amalan-amalan soleh.
Kemudian yang ketiga, syurga itu dekat bagi orang-orang soleh. Dan begitu juga neraka. Dekat. Kan? Dekat bagi orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aja tu. Jadi nak neraka pun senang. Nak masuk neraka senang, nak masuk syurga pun senang. Tetapi sifat Allah Subhanahu wa taala ni dia Maha Pengampun. Allah Taala yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dia banyak bagi peluang kepada manusia ni, contoh orang yang melakukan maksiat ni, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak kalau manusia ni bertaubat dia saat-saat akhir. Dah ujung-ujung kan nak meninggalkan, jadi dia punya kekuatan badan pun dah tak kuat lagi dah. Orang zaman muda tu kuat tenaga badan. Kan? Pergi ke mana pun boleh. Bergusti dia seorang lawan 10 orang pun boleh. Kekuatan badan yang ada pada dia. Lawan ular sawa pun boleh. Lawan boyo besar pun boleh. Betul tak? Masuklah sungai tu lawan boyo. Tapi bila kekuatan tubuh badan dia tak kuat lagi, kan? Yang mana kalau bila kita ambush pun dia boleh tumbang. Berbeza dengan waktu dia muda tu. Jadi masa itulah sepatutnya dia kena berfikir banyak untuk kembali semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana kekuatan yang dia ada sebelum ni Allah Taala bagi pinjam tu, Allah Taala dah tarik dah. Dah tarik sikit dah tarik. Jadi sepatutnya masa tu kan kekuatan dia dah tak kuat tu, masa itulah dia banyak bersifat kepada Allah Subhanahu taala, dia ingat balik kan tentang ciptaan terhadap diri dia. Apa tujuan Allah Taala cipta pada dia? Kan? Sudah tentu manusia tu ciptakan untuk beribadah kepada Allah Taala. Kalau dalam masa usia-usia macam tu pun dia tak ingat Allah Ta'ala lagi, kekuatan yang ada pada dia pun dah lemah, masih lagi tak ingat pada Allah Ta'ala, tak tahu nak cakap lah tuan-tuan. Tu jawab, maknanya peluang ke neraka tu cerah lah, betul tak? Makna peluang untuk bertaubat dah bagi pada Allah Ta'ala bagi dah. Tak nak juga taubat lagi, tak nak juga menjaga solat, tak nak buat kebaikan lagi, masih lagi keinginan dia buat lakukan kejahatan tu masih ada lagi. Keinginan untuk berzina tu masih ada lagi, walaupun badan dah tak kuat mana pun. Tolak dengan ambush pun tumbang. Tapi mana masih ada keinginan kepada benda yang tak elok lagi. Nauzubillah min zalik lah. Ditakuti nanti. Kan? Waktu mati pun mati kadang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita lihat hadis yang kedua. An Abi Firash Rabi'ah bin Ka'bin al-Islami, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa min al-Suffah. Qala kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atihi bi wudu'ihi wa hajatihi. Faqala salni. Qultu as'aluka murafaqataka fil jannah. As'aluka murafaqataka fil jannah. Faqala awa ghairu zalika qultu huwa zaka qala fa inni ala nafsika bi kasrati sujud rawahul Muslim. Hadis yang kedua ini hadis terima daripada Abu Firash. Kurnia ni Abu Firash, mana gelaran lah. Orang Arab ni dia gelaran dia. Macam ni nama sebenarnya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, tapi gelarannya ialah Abi Firash. Abi Firash. Jadi nama sebenar Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dia ni khadim Rasulullah SAW. Ni dia termasuk dalam khadam. Khadam ni orang suruhan lah kepada Rasulullah. Khadam ni orang yang banyak berkhidmat dengan seseorang. Khadam, kan? Wa min ahli Suffah. Dia termasuk dalam kumpulan ahli Suffah. Ahli Suffah ni biasalah di masjid Rasulullah SAW tu ada golongan ahli Suffah. Riwayat menyatakan bahawa ada 70 golongan ahli Suffah. 70 orang ya termasuk dalam pada golongan ahli Suffah tu kan. Suffah ni kehidupan dia dhaif. Dia tak ada apa dah. Tak ada apa. Tak macam ada sahabat-sahabat lain tu, dia ada rumah, ada unta, kan, ada kuda dan sebagainya, ada aset-aset dan sebagainya, ada kebun. Ahli Suffah ni tak ada apa. Miskin. Boleh katakan kita kata fakir lah, fakir miskin.
tak ada apa. Malah disebut dalam riwayat pun macam termasuk al-sufah tu ialah contohnya siapa, Abu Hurairah kan. Abu Hurairah termasuk golongan al-sufah. Yang mana pakaian dia, kain dia tadi, kalau waktu dia tidur tu, kalau dia tarik kain tu, maka kalau tarik ke kepala tu, maka nampaklah kaki. Kalau dia tarik ke bawah pula, ke kaki pula, kepala pula nampak. Mana kain dia tu tak cukup, tak sesuai lah untuk buat tidur. Biasanya kalau buat tidur ni mestilah pakai selimut kan, selimut tabah. Maknanya bergulung kita dalam selimut tu, sedap tidur kan. Selagi orang tak kojut, selagi tu tak jagalah. Al-sufah dia tak macam tu. Jadi qala kuntu abitu ma'a Rasulillah sallam. Satu hari dia kata, satu hari aku bermalam bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atihi bi wuduhi wa hajatihi. Dan aku membawakan air untuk baginda untuk berwuduk, wa hajatihi, dan aku menjaga keperluan lain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia khadam Rasulullah. Jadi tugas khadam tu antara itulah menjaga, orang kata, keperluan Rasulullah. Apa yang Rasulullah nak air wuduk, okey, dia sediakan air wuduk Rasulullah. Dia berkhidmat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana apa keperluan Nabi? Contoh Nabi nak makan, Nabi nak tu, nak ini sebagainya, dia akan. Tapi sifat Nabi dia tak suka kalau para sahabat sebenarnya untuk memberikan sesuatu pada dia. Nabi lebih suka untuk dia buat sendiri, usaha sendirilah. Tetapi disebabkan sahabat-sahabat pun nak pahala juga. Sahabat-sahabat pun nak pahala. Jadi sahabat-sahabat pun nak berkhidmat dengan Rasulullah SAW, mereka pun nak pahala. Walaupun ada masanya Nabi menegah perkara-perkara tersebut, tapi ada masanya juga Nabi bagi peluang para sahabat untuk mendapat pahala. Contohnya seperti Rabi'ah bin Ka'ab Aslami ni kan. Jadi dia antara tugasnya ialah untuk mengambil air wuduk Rasulullah SAW, dan juga wahajatihi, dan menjaga keperluan-keperluan hajat Rasulullah SAW. Apa yang Rasulullah perlu kan, maka dia akan pergi bekerja belalah, carilah apa yang Rasulullah perlu. Baik. Faqala salni. Lalu satu hari Nabi SAW pun bersabda ketika bersama dengan dia tadi, salni. Apa maksud salni? Maksudnya mintalah kepada aku. Salni mana mintalah kepada aku. Asal mana minta. Ni mana aku. Salni bukan nama orang ni ya. Jangan tuan ingat nama orang pula. Salni. Salni maksudnya mintalah kepada aku, kata Rasulullah. Fakultu, lalu aku berkata, siapa berkata ni? Rabi'ah tadi, Rabi'ah bin Ka'ab As-Salami dia kata, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta pada engkau ya Rasulullah untuk bersama-sama engkau dalam syurga. Murafaqah ni nak sama-sama, duduk sama-sama kan, baring sama-sama dalam syurga. Mana sentiasalah sentiasa menghadap, nampak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam dalam syurga. Nampak? Baik, kalau sebut dalam kitab Arab ni dia kata murafataka, maksudnya al-qarbu minka bihaisu araka wa tamatta'u bi ru'yatika. Maksudnya hampir daripada engkau Rasulullah, dengan sekira-kira aku melihat dengan kau dan aku bersonok melihat engkau. Macam tu. Maknanya sentiasa nampak Rasulullah dalam syurga tu. Mana hubungan dia dengan Nabi tu dekatlah dalam syurga tu. Macam tu. Mana satu tingkatlah dengan syurga. Kalau Nabi tingkatan syurga dalam syurga Firdaus, maka dia pun nak juga duduk dalam syurga Firdaus bersama dengan para nabi dan kepada rasul lain, terutamanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Jadi murafataka maksudnya al-qarbu minka bihaisu araka wa utamat ta'u bi ru'yatika. Mana hampir pada engkau dengan sekira aku dapat lihat engkau. Macam mana wajah engkau seperti bulan purnama, macam itulah aku nak lihat wajah engkau ya Rasulullah dalam syurga. So maknanya dalam dunia pun dapat lihat Nabi, dalam syurga pun dia nak nampak juga. Duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu tingkat dalam syurga bersama dengan Nabi. Wa tamatta'u bi ru'yati, dan aku bersonok-sonoklah sehingga dapat melihat engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Kemudian apa lagi tuan? Faqala, maka dia berkata, awa ghairu zalika.
adakah selain daripada tu yang kau nak minta? Jadi kau dah minta dah nak sama dengan aku dalam syurga. Ada tak kau ada minta lain lagi? Dia kata, awa ghairu zalika, qultu, aku berkata, huwa zaka. Maksudnya huwa zaka maksudnya itu jelah, dia kata. Itu ialah hati aku dah minta. Aku tak nak minta lain dah. Tak nak minta lain, tak nak yang lebih pun. Tu je aku nak, dia kata. Qala, maka Rasulullah berkata, fa inni ala nafsika bikasati sujud. Oleh itu, kalau begitu, tolonglah aku memaksa dirimu sendiri dengan memperbanyakkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni alam nafsika, bantulah aku di atas diri kau dengan melakukan sujud ataupun memperbanyakkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat daripada kitab Arabnya, dikata ifadat hadis, faedah hadis ini dikata fil hadis dalilu anna jannah innama tanalu bi mujahatin nafsi fi ta'ah wa mujahadatiha fil bu'di minal hawa. Hadis ini menunjukkan dalil yang menunjukkan di atas sesungguhnya syurga itu hanya syurga itu boleh dicapai dengan melakukan mujahadah diri dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mujahadah diri dalam melakukan menjauhkan diri daripada segala hawa nafsu dan segala benda-benda yang boleh membawa dia masuk dalam neraka. Wa innal ladzina yujahiduna bi amsihim sayahzuna biqarbi min rasulina sallam. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan mujahadah diri, berjihad melawan hawa nafsu ni, yujahiduna anfusahum, mujahadah diri melakukan hawa nafsu, kan, menjauhkan daripada hawa nafsu ini, sayahzuna biqarbi, dia akan mendapat bahagian dia dengan dapat menghampirkan diri minar Rasulullah SAW, daripada Rasulullah SAW dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Harasul sahabah alal fauzi bi murafaqati Rasulullah SAW fil akhirah. Harasul sahabah, mana lobanya para sahabat. Dalam hadis ini dia menunjukkan pada lobanya para sahabat di atas kemenangan dengan dapat kata murafaqah, menghampirkan dirinya kepada Rasulullah SAW di akhirat besok. Kemudian dalam hadis juga menunjukkan bahawa jawazul isti'azah fil ikhdaril ma'ul wudu, harus menyediakan ataupun harus membantu di dalam menghadirkan air untuk melakukan wuduk pada seseorang. Boleh, mana seorang itu contohnya tak boleh melakukan wuduk, susah nak lakukan wuduk disebabkan mungkin dia uzur, susah nak bergerak sana dan sebagainya. Jadi bagi orang yang sihat ni boleh bantu orang yang sakit ni untuk melakukan wuduk supaya dapat dia mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu antara pengajaran-pengajaran boleh dapat daripada hadis inilah. Sebenarnya banyak pengajaran-pengajaran kalau kita fikir-fikir tentang hadis ini. Cuma hadis ini nak jemput berkenaan tadi, maknanya Rabi'ah bin Ka'ab ini dia jadi khadam kepada Rasulullah SAW dan dia ahli sufah, dan Nabi menawarkan permintaan pada dia. Tawarkan permintaan pada dia, apa yang kau nak? Ialah setiap hari bersama dengan Nabi, ke mana saja Nabi pergi, dia pergi, Nabi pergi perang, kan? Nabi pergi bermesyuarat, dia pun pergi mesyuarat dan sebagainya. Selalu dia menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan selalu menemani Rasulullah, maka Nabi menawarkan pada diri dia. Nabi tidak menawarkan harta benda, tak ada. Kalau Nabi menawarkan harta benda, mungkin orang-orang yang ahli-ahli yang fasik-fasik ke, ataupun orang yang mungkin dia bekerja lah untuk dapatkan benda itu. Tak? Orang-orang yang munafik, contohnya orang munafik dia akan bekerja lelah untuk mendapatkan kalau Nabi menawarkan harta. Tapi tugas Nabi dia tak tawarkan harta. Dia sifat seorang Nabi, dia tak menawarkan harta, tetapi Nabi menawarkan maknanya hubungan dia dengan para sahabat. Minta kepada sahabat, nanti ada yang nak bersama dengan Rasulullah SAW dalam syurga. Tadilah antaranya asaluka murafaqataka fi jannah. Aku minta pada engkau Rasulullah supaya dapat melihat engkau dalam syurga dan berdamping selalu dengan engkau dalam syurga. Kemudian ditanya lagi, kau minta lagi tak? Ada tak lagi benda yang minta? Dia kata, tak ada, tu jelah, cukup lah. Tu je permintaan dia. Apa tak? Dia tak banyak minta. Kalau kita mungkin minta banyak macam-macam minta kan. Tak? Kalau macam mana kita ditawarkan suatu benda, tak?
Dalam dunia lah kalau manusia ditawarkan satu benda macam-macam tak minta minta. Kalau orang tu dah dapat rumah lah contoh. Tuan ditawarkan sebuah rumah. Dah dapat sebuah rumah tu dia minta tak benda lain. Minta lagi. Ada tak perabot dalam tu? Ada tak? Boleh tak sediakan perabot sekali? Boleh tak sediakan tu lah dapur dia? Kalau boleh tak kata boleh tak renovate sekali? Macam-macam lagi lah. Dia tak cukup hanya sebuah rumah tu je. Dia nak kalau boleh kelengkapan dalam rumah tu pun, renovate rumah tu pun dia nak sekali. Itulah sifat manusia lah. Dia dah dapat satu benda tu dia nakkan lagi. Sebabnya Rasulullah SAW pun bersabda, manusia ni kalau anak Adam ni kalau dia mendapat satu lembah daripada syurga, maka sudah tentu dia nakkan lembah yang kedua, betul tak? Tapi ada juga manusia ni dia tak kisah pun. Dapat rumah pun rumah lah. Alhamdulillah dapat rumah, sebiji rumah kesenang nak dapat kan. Macam tu. Ataupun contoh orang bagi kita kereta sebuah. Nah, ambil lah kereta buruk aku ni, aku tak pakai kereta ni dah. Jarang aku pakai, kau ambil lah. Harga pun tak jual kilo je kereta ni. Kan? Kita tak ada kereta, motor pun tak ada, kereta pun tak ada, semua tak ada. Nampak tak? Kita pun alhamdulillah bersyukur lah ya Allah. Janji kereta ni boleh start, boleh jalan. Ya Allah. Tapi ada orang lain pun, bila dah bagi kereta buruk macam tu, tak ada ke kereta baru kata? Tak? Ni tayar ni tak boleh tukarlah tuan sport rim sikit. Tak? Dia minta lebih tu. Tak, kita dah bagi tu dah, dia nak lagi benda-benda yang lain lagi. Tukar sport rim lah, orang kata tukar tu lah, tukar ni dan sebagainya. Dah bagi tu, kau pandai-pandailah repair sendiri kalau ada rosak dan sebagainya. Kau pergilah, pergi hidupkan ni rotek dia ke ataupun insurans ni, kau pergilah uruskan sendiri. Dapat sebiji kereta pun okey lah tu, bersyukurlah pada Allah Ta'ala. Tapi dia nakkan lebih. Antara itu sifat manusia lah, nak lebih. Macam tu. Baik. Apakah penjelasan pada hari ini? Pertama, hadis ini menunjukkan bahawa syurga itu hanya boleh dicapai dengan memaksa nafsu untuk taat kepada Allah. Nampak? Kita nafsu ni dia kena paksa sikit. Kena paksa. Banyak di kalangan kita, di kalangan zaman sekarang ni, dia tak nak paksa nafsu dia. Dia tak nak lawan nafsu dia. Tapi dia suka, mana kalau nafsu buat tak elok tu, dia sukalah. Tapi nafsu nak buat kebaikan, dia tak nak. Tak nak dia. Dia tak nak lawan nafsu tu buat kebaikan. Kerana nafsu ni ada kalanya buat kebaikan, ada keburukan. Kerana nafsu ni banyak juga tingkatan-tingkatan dia. Nafsu yang teruk tu nafsu amarah lah. Nafsu-nafsu yang baik, contohnya nafsu radiyah, mardiyah, nafsu mukamalah lah sebagainya, itu nafsu-nafsu yang baik. Kenapa kita tak pilih nafsu yang baik ni, tapi banyak manusia ni pilih nafsu yang tak elok? So saya cakap tadi, manusia ada pilihan. Tapi banyak manusia ni memilih benda-benda yang tak elok daripada memilih kebaikan itu sendiri. Sebab apa? Dia nak suka tu seronok. Apalagi dia kata aku ni masih jiwa muda kan, jiwa muda. Belum masanya aku ni nak duduk iktikaf kat masjid. Tak payahlah duduk iktikaf kat masjid. Iktikaf masjid ni imam je. Imam bila siap je iktikaf masjid. Kita mana ada masa nak iktikaf kat masjid. Muda lagi kan. Tapi muda-muda itulah kadang-kadang malaikat maut datang. Masa itulah malaikat maut datang. Dia bagi salam kat kita kan. Baik. Seterusnya, orang yang berjaya melawan nafsu akan mendapat kedudukan yang hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Kedua, para sahabat berusaha untuk bersama dengan Rasulullah di akhirat. Nampak? Sahabat sentiasa usaha nak sama dengan Rasulullah. Bukan nak usaha supaya jauh diri daripada Rasulullah. Kita kena usaha untuk dapat bersama dengan Rasulullah sallallahu, para anbiya, para rasul, para nabi, orang-orang soleh dalam syurga, itu yang kita nak. Kemudian yang ketiga, harus menolong dan meminta tolong menyediakan air untuk berwuduk. Boleh. Harus kita minta tolong, tapi dengan syarat mungkin kita uzur tak boleh nak larat, nak bangun dan sebagainya. So kita mintalah tolong orang lain. Tapi kalau kita ada kekuatan, kita sihat tubuh badan, apa nak bantu minta orang yang tolong? Kita ambil sendirilah. Lagi besar pahala daripada kita minta bantuan daripada orang lain. Yang keempat, Islam menggalakkan seorang menghulurkan khidmat baktinya dengan mendampingi seseorang yang punya makam yang tinggi di sisi Rasulullah, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Contohnya kalau dulu ada Nabi lah, bila ada Nabi, para sahabat berkhidmat dengan Nabi. Bila Nabi dah wafat, jadi kita nak berkhidmat dengan siapa? Kalau zaman sekarang lah, kalau Nabi dah tak ada dah. Para sahabat pun dah tak ada dah. Tabi'in pun dah tak ada. Yang ada siapa? Ahli ulama kan? Okay, orang ahli ulama lah, orang soleh lah. Kita berkhidmat lah dengan mereka. Kan? Ada ulama, orang soleh dan sebagainya. Kalau kita mampu berkhidmatlah dengan dia. Sebabnya kalau tengok macam Tok Tunggu kan, ramai orang nak berkhidmat dengan dia. Kalau Tok Tunggu ni besar-besar lah, hebat-hebat. Kan? Ada yang menyediakan kereta, menyediakan kenderaan. Mana Tok Tunggu nak pergi mengajar mana-mana, tak apa, dia kata. Naik saya punya kereta, dia kata kan. Mercedes ke apa ke lah sebagainya. BMW. Saya tak? Saya tengok ya Tok Tunggu yang hebat-hebat. Dia tak minta pun, Tok Tunggu tak minta pun. Aku tak minta pun kau sediakan BMW ni, aku nak pergi ngajar, tak ada. Tapi ada kan? Ada orang-orang tertentu ni yang dia memang nak berkhidmat dengan Tok Tunggu dia. Sebab apa? Dia keperluan dia dah ada lah. Rumah ada, kereta ada, semua kelengkapan semua dia ada. Duit ada. Hidup mewah. Jadi untuk apa lagi kalau dia tak berkhidmat dengan Tok Tunggu dia? Jadi mana Tok Guru dia pergi ngajar mana-mana, tak apa. Tok Guru naik saya punya kereta, duduk je belakang, saya bawa. Tok Guru nak pergi ngajar mana? Kita round satu Malaysia, Tok Guru nak ngajar. Okay, tak ada masalah. Ada yang nak berkhidmat macam tu lah. Itu cara, salah satu cara je untuk mendapatkan kebaikan. Baik, kemudian dengan cara demikian dapat meningkatkan ketakwaan dia kepada Allah Ta'ala. Yang kelima, Islam menggalakkan seorang membanyakkan sujud kepada Allah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala bagi mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu. Sebabnya dalam hadis ni di ujung dia kata fa'inni ala nafsika bikthratis sujud. Bantulah aku terhadap diri engkau untuk melakukan banyak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksud banyak sujud ni maksudnya ialah solat. Pada lazimkanlah solat. Fardu tu memang kita kena buat lah. Ini yang sunat-sunat ni. Kena lazimkan banyak solat sunat. Selepas solat, sunat qabliyah, ba'diyah, solat sunat duha, kan? Apa tu orang kata qiyamul lail, bangun malam bertahajud kepada Allah Taala. Tu Nabi kata, tu Nabi dah bagi dia punya kata resepi dia. Nabi dah bagi dia punya rahsia dia. Macam mana kita nak dekat dengan Rasulullah akhirat besok? Itulah Nabi kata, because of the sujud. Dengan banyakkan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah dia akan dapat berdamping dengan Rasulullah. Kemudian hadis yang seterusnya, wa an Abdullah Abi Abdullah fa yuqalu Abu Abdurrahman Sauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul alaika bi kasri sujud fa innaka lan tasjuda lillah sajdatan illa rafa'akallahu biha darajat wa hatta anka biha khatiyat. Rawahul Muslim. Hadis yang keempat yang kita berkongsi, yang ketiga yang kita berkongsi malam ni, itulah hadis daripada Abi Abdullah ataupun Abu Abdullah. Yuqalu dikatakan orang Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman Sauban radhiyallahu taala anhu. Nama sebenarnya Sauban. Nama sebenarnya Sauban, tapi gelarannya ialah Abu Abdullah ataupun Abu Abdurrahman. Ini dia punya kurnia lah gelaran. Arab ni biasalah dia ada gelaran-gelaran dia. Baik. Siapa dia ini? Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maula maksudnya hamba. Hamba ni macam khadam jugalah. Khadam tadi ni khadam kan. Ni dia kata dia hamba. Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hamba kepada Rasulullah. Qala berkata ia sami'tu Rasulullah sallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallam bersabda, alaika bi kasratis sujud. Alaika bi kasratis sujud fa innaka lan tasjuda lillah sajdatan illa rafa'akallahu biha darajat wa hatta anka biha khatiyat. Alaika atas engkau. Atas engkau. Atas engkau itu naklah engkau memperbanyakkan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa innaka maka sungguh engkau lan tasjuda tiada engkau sujud lillah bagi Allah Taala sajatan satu sujud illa kecuali
rafa'akallahu biha darajah, kecuali Allah Ta'ala akan mengangkat engkau dengan satu derajat. Satu sujud, kita sujud pada Allah, Allah Ta'ala angkat kita satu derajat. 2 sujud, 2 derajat. 3 sujud, 3 derajat. Lagi banyak sujud, lagi banyak derajat kita lah. Rafa'akallahu biha darajah. Allah Ta'ala mengangkat kita derajat. Satu derajat. Nampak? Wa hatta anka biha khatihat, dan dihapuskan dengan itu satu dosa. Dihapus dosa. Maknanya satu sujud, bila kita sekali sujud dalam solat, biasa kita sujud 2 kali kan. Itu satu rakaat aja. Rakaat kedua lagi, rakaat ketiga lagi. Bayangkanlah kalau banyak kita buatkan ibadah sunat ini, mana banyaklah sujud kita kepada Allah Ta'ala. Satu sujud, satu derajat. Ya, satu sujud, satu derajat. Kemudian satu sujud juga hapus satu dosa. Satu sujud hapus satu dosa. Nampak? Satu sujud hapus dosa. Jadi kalau banyak sujud, lagi banyaklah dosa juga dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kelebihan daripada hadis inilah. Tunjukkan pada kita supaya kita banyakkan sujud kepada Allah Ta'ala. Jadi apakah faedah pada ini? Sebut kita Arab, dia kata anna nawafil wa ta'ah mimma yasabu syai'an alal muslim ay yakhrusu ala salah adaan wa tatawuan. Tahsisu sujud bi rafi derajat wa hatta syai'at dalilu ala ahmiyati salah fil Islam fardan kanat aw nafilah. Faedah pada ini menyatakan bahawa sesungguhnya segala nafilah ni, amal-amal sunat ini, wa ta'ah dan segala ketaatan tadi, mimma yasabusa, setengah daripada sesuatu benda yang boleh menghilangkan segala kejahatan kita. Wa 'alal muslim, di atas orang muslim itu, ayyakhrisa 'ala solah, bahawa naklah dia loba. Di atas muslim itu bahawa naklah dia loba di atas mengerjakan solat, adaan wa tatawuan, sama ada solat itu sunat fardu ataupun sembahyang sunat tatawuan. Tahsis sujud, pengkhususan sujud dengan mengangkat derajat dan menghapuskan segala kejahatan itu, dalilun ala ahimmatis salah, satu dalil menunjukkan kepentingan sembahyang ataupun kelebihan sembahyang, ahimmah alal Islam, dalam Islam, fardan kanat au nafilah, sama ada fardu ya ataupun sunat, sama ada fardu ataupun sunat. Ini sebut dalam kitab Nuzhatul Muttaqin lah, syarah berkenaan kitab Riyadhus Shalihin. Maknanya kat situ pun kita dah nampaklah kan. Maknanya kita kena lazimkan fardu tu, memang satu keperluan lah. Fardu ni yang sunat-sunat ni kadang-kadang kita malas nak buat. Sunat-sunat ni kata malas nak buat. Kadang kita kalau pengajian ke lepas sembahyang isyak, kadang-kadang berapa ramai je sembahyang sunat. Betul tak? Kalau boleh semua nak boleh cepat. Betul tak? Nak boleh cepat, nak kerja tu dan sebagainya. Saya Jumaat pun macam tu juga. Lepas solat Jumaat, berapa ramai sembahyang sunat? Lepas solat Jumaat kan berapa ramai sembahyang sunat? Sebelum Jumaat berapa ramai sembahyang sunat? Boleh kira lah. Tapi kalau antara sembahyang sunat, antara azan dengan azan pertama dengan azan kedua tu, biasa kita nampak ramai sembahyang sunat. Azan pertama dengan azan kedua kan sembahyang Jumaat kan, ramai tak sembahyang sunat? Biasa kita nampak ramai. Tapi cuba tengok lepas sembahyang Jumaat, berapa ramai sembahyang sunat? Boleh kira dengan jari lah. Tak ramai sembahyang sunat. Kurang. Ada tapi tak ramai lah. Gitu. Tapi kalau masjid-masjid besar ni biasa kita nampak ramai lah. Itu kelebihannya secara berjemaah ni, ramai. Bila ramai, mana semangat kita pun kuat untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita seorang-seorang pun kadang-kadang malas nak buat. Bila kita ramai-ramai itulah kita kena ambil kesempatan tu. Kita ambil kesempatan. Baik. Baik, kita lihat dia punya syarahannya dalam kitab Jawi ni. Kitab Jawi ni yang daripada Jakim, dia kata, apakah penjelasan daripada hadis ni? Pertama, yang dimaksud dengan sujud dalam hadis ini ialah solat, sembahyang. Disebut sujud kerana sujud adalah rukun yang terpenting, di mana waktu sujud seorang itu lebih hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala sujud di luar sembahyang selain daripada sujud tilawah dan sujud syukur adalah haram. Manakala sujud di luar solat, sujud di luar solat selain daripada sujud untuk tilawah dan sujud syukur adalah hukumnya haram. Yang boleh sujud tilawah, sujud syukur tu boleh. Selain daripada sujud tu tak boleh. Sujud kepada makhluk,
sujud pada pokok, sujud pada binatang dan sebagainya kan. Kadang ada manusia yang sujud pada binatang, ada yang manusia yang sujud pada pokok, berhala dan sebagainya. Ini benda-benda yang ditegah, dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dibolehkan ialah sujud tilawah dan sujud syukur. Kita contohnya kita duduk tiba-tiba dengar kabar gembira anak kita berjaya dalam peperiksaan dan sebagainya, so kita sujudlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bolehlah sujud syukur. Kemudian yang kedua, sembahyang sunat dan ibadah umumnya meningkatkan derajat seorang dan mengugurkan kejahatan. Sembahyang sunat dan ibadah umumnya meningkatkan derajat, insya-Allah. Cuma kita tak nampaklah derajat tu. Kalau nampak derajat tu senang, Ustaz. Masalah tak nampak. Masalahnya tak nampak. Kalau sekali sujud itu derajat kita nampak, naik tu, kan? Makam kita naik tu, kita senanglah bersyukur ya makam aku naik. Derajat aku naik. Tapi disebabkan benda ni gaib, tak nampak. Bila benda tak nampak, jadi tu kadang-kadang nak rasa, kadang-kadang ada masa yakin, ada masa tak yakin, ada masa nak buat, ada masa tak nak buat. Ada rasa kan malas nak buat. Sebab apa? Benda tak nampak. Yang ketiga, setiap Muslim hendaklah menjaga sembahyangnya, jangan diabaikan. Terutama sekali sembahyang fardu. Betul lah. Yang keempat, setiap Muslim dikehendaki berjuang memerangi hawa nafsunya dan mengerjakan ibadah untuk mendapatkan keredaan dan juga kemenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti membanyakkan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima adalah terangkan bahawa sujud sunat yang dilakukan dengan sebenar-benar ikhlas sahaja yang akan dikurniakan satu pahala bagi setiap sujud, dan boleh dihapuskan pula satu dosa yang telah lalu. Maksudnya sujud yang dibuat tu dengan penuh-penuh ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sujud tu kerana nak tunjuk kat orang. Kan ada orang kan nak tunjuk kat orang sebabkan ini warak ni orang ni kan, rajin sembahyang nampak ni, boleh jadi buat menantu ni kan. Buat menantu kan. Macam tu. Jadi kita sujud tu kerana Allah. Dan dengan sujud pada Allah, kita buat satu benda kerana Allah tu, insya-Allah apa saja perkara yang berlaku pada kita, segala musibah ke, bala bencana ke dan sebagainya, ujian kan, itu yang kita anggap itu merupakan ujian daripada Allah Taala, cubaan pada Allah. Pernah tengok tak hari tu yang video tu, video yang sembahyang kat masjid tu kan, ada lelaki-lelaki tu dia tampar seorang lagi jemaah tu, ada tengok kan. Ada tengok kan dia punya video tu. Saya pun apa hal lah ni kan. Saya tak pastilah yang lelaki belakang tu dia bangun kan. Saya tak tahu lepas sembahyang apa, saya tak pastilah. Tapi video tu apa jelas nampak. Tapi nampaklah kan, dia orang belakang tu dia bangun. Bangun dia pergi ke depan, mungkin dia terpijak tangan orang tu ke, ataupun tergesek ke, terlanggar dan sebagainya. Kan lelaki depan tu baju merah tu. Lepas tu lelaki tu tiba-tiba mengamuk dia. Bangun dia mengamuk, dia tampar budak yang langgar tu. Dia cakap, apa hal pula ni? Kau baru sembahyang tadi. Kau baru sembahyang, kau baru menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tergesek sikit pun kau dah bongih, kau dah mengamuk. Nampak tak? Dia tak mencerminkan. Jadi maknanya kalau solat pun tuan-tuan, makna batang tubuh dia solat, tapi hati dia pun tak tahu ke mana kan. Kalau seandainya batang tubuh dia solat, hati dia pun solat, apa-apa saja yang berlaku pada dia tak kisah. Mungkin dia tak apa, sikit je saya maafkan. Biasa kita macam tu kan, tak apa, sikit je. Ni tiba-tiba ada bangun, pong, ni tampar budak sampai campak kopiah budak tu belakang yang langgar tu. Ada video dia, siapa tak tengok boleh minta lah. Siapa yang ada simpan video tu kan tengok macam tu. Saya tak tahu kat masjid mana. Masjid mana? Palung Palung Negeri Sembilan lah. Topik kita tu. Tak apa masalah makam dia punya syekh tu naik, tiba-tiba naik dia punya temperature tu. Langgar sikit ke kan? Nak tampar orang tu, ya Allah. Macam tu. Ni nak mencerminkan satu benda tak elok lah kan. Kau baru solat, kau pun menghadap Allah Ta'ala. Tiba-tiba orang terlanggar sikit pun kau nak bangah, kau nak bongih. Macam mana? Macam tu. Tu. Macam tu. Payah macam tu.
Mana dengan orang ramai pun dia boleh macam tu. Apalagi kalau kat rumah kan, tata bini setiap hari kena maki hamun daripada dia. Kat rumah gitu. Baik, okey itu saja tuan-tuan perkongsian kita malam ni. Berapa hadis? Berapa hadis tadi? 1 2 3. 3 hadis ya. 3 hadis kita dapat berkongsi insya-Allah. Mudah-mudahan perkongsian hadis pada malam ni insya-Allah mudah-mudahan sebanyak akan dapat meningkatkan pemahaman kita. Kita meningkatkan hubungan kita, merapatkan lagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Saya buka soalan kalau ada. Ada soalan? Jalan dulu dia. Ni. Jalan. Ada tak? Tak ada. Tak ada. Madalah okey dah. Lepas batuk ni. Aircon mah. Okey, tak ada okey. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman afiya wa qina as-sadiqa wa lam taqabbal rizqan halalan mubarakatan katsiran. Wa siyana fataya alim wa ilana qulubana bil ilmi ma'rifataka wa ta'ala ta'alifin. Allahumma faqina fi din, Allahumma faqina fi din. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta al-fatih. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Qabalallahu minkum innahu kuntum